السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-43, ayat 42 43 daripada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Janganlah kamu menutup kebenaran itu dengan kebatilan, dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran itu dalam keadaan kamu mengetahuinya. Maksud talbisu ni tuan-tuan, la tukhallitu ataupun la takhlitu. Jangan kamu campur adukkan di antara perkara yang benar dan perkara yang batil. Ayat ini masih lagi merupakan amaran keras kepada pemimpin-pemimpin Bani Israel yang ada di kalangan penduduk Madinah, yang telah kita bincangkan pada kuliah yang lalu. Wala tashtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Janganlah kamu menjual belikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dengan harga yang murah. Iaitulah para rahib, padri ini terkenal sebagai orang yang menjual akhirat dengan dunia. Pada mereka tak boleh berkahwin, tapi mereka memiliki perempuan simpanan sendiri sebagai contohnya. Baru beberapa bulan yang lalu, satu kegemparan berlaku dekat Singapura. Satu gereja yang disifatkan antara paling tua di dalam jajahan British, yang pernah dibina ratusan tahun dahulu. Gereja ini gereja antara yang paling berprestij. Tiba-tiba seorang padrinya ditangkap kerana menyalahgunakan wang millions nilainya, dan juga terlibat dengan perempuan-perempuan. Di hadapan orang tidak berkahwin, tapi di belakang berlaku penganiayaan seksual kepada pekerja-pekerja, sukarelawan-sukarelawan kepada gereja tersebut. Jadi perkara ini tegur oleh Allah SWT, jangan berlaku kepada orang-orang Islam. Walaupun ayat ini turun kepada golongan kafirun, golongan ahlul kitab, tetapi kaedah yang dipakai oleh para ulama iaitulah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Bukanlah sebabnya turun ayat itu kemudian difokuskan khusus untuk zaman penurunannya sahaja, tetapi mestilah dipakai sampai bila-bila. Itu juga tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kita bimbang dalam zaman moden ini, ahli agama mengambil kesempatan menjual produk-produk yang disifatkan boleh menyelesaikan masalah umat, padahal tanpa disedari mereka ni melampau-lampau, berlebihan dalam perkara seperti itu yang telah kita bagi contoh yang lalu. Jual air, ada baca Quran 30 juzuk, jual kurma, baca Quran 30 juzuk, apa lagi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Nanti macam-macam perkara pula berlaku. Dan kita mendengar juga, kalau nak beli kereta saya ni, kereta saya telah pun dimandikan dengan air basuhan 30 juzuk. Tengok tuan-tuan, ini merupakan sifat kejahilan yang memaharajalela, seolah tak ada kerja lain nak cari rezeki dengan cara yang seperti itu. Jadi ayat ini menegur golongan ahlul kitab, jangan kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan kemudian kamu menutup kebenaran itu dalam keadaan kamu tahu. Setengah kitab tafsir mengatakan bahawa ayat ini turun menegur ketua golongan ahlul kitab, contohnya Ka'bul Ashraf. Ka'bul Ashraf ni seorang pendeta. Kita tahu di kalangan mereka ni ada yang masuk Islam, contohnya macam Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni seorang ahli kitab yang sangat alim, sangat memahami kitab Taurat, dan telah pun mengkaji tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda diturunkan, baginda diwahyukan, Islam itu diturunkan. Jadi Abdullah bin Salam ini bila Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, dia datang jumpa Nabi, dia menguji Nabi dengan beberapa soalan, dan dia mendengar Nabi SAW telah bersabda, afshus salam wa at'imut ta'am,
wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Bagi salam, sebarkan salam, berilah makan, jalinlah silaturahim, bangunlah malam supaya ketika orang yang semua sedang tidur, kamu akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan bercahaya dan dipilih untuk masuk syurga dalam keadaan selamat sejahtera. Cantik ayat-ayat ini. Allah bin Salam mendengar saja ini terus masuk Islam, mengislamkan keluarganya keseluruhan, walaupun dia punya kepentingan sebagai ketua ahlu kitab, ketua orang Yahudi. Jadi ketua ni ada pangkat tertentu lah tuan-tuan. Ada dari sudut dunianya, dari sudut pengaruhnya. Ini yang payah nak tinggalkan. Jadi apa yang berlaku kepada kebanyakan pemimpin-pemimpin agama di kalangan Yahudi ini, dia susah untuk masuk Islam kerana akan mengorbankan banyak perkara kepentingan duniawinya, pengaruhnya, pendapatannya, kedudukannya. Dia menyangkakan bahawa ia semua akan luput. Padahal Nabi SAW punya psikologi yang sangat hebat, iaitulah kepimpinan seseorang kalau dimasuk Islam, Nabi tidak pernah gugat. Nabi kekalkan kepimpinan tersebut. Ya, inilah yang berlaku kepada ramai sahabat yang masuk Islam, asalnya ketua. Dalam Islam pun masih lagi dinobatkan sebagai ketua, masih lagi dihormati. Bahkan dalam setengah keputusan yang penting, Nabi akan libatkan mereka, seperti contohnya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu ketika berlaku pencerobohan ataupun pelanggaran kepada undang-undang yang telah ditandatangani bersama dengan Yahudi Khaybar. Maka Nabi SAW dalam suasana kritikal itu panggil Sa'ad bin Mu'adz, kerana Sa'ad bin Mu'adz ini mempunyai hubungan yang baik dengan Yahudi Khaybar. Yahudi Khaybar menyangkakan tentulah Sa'ad ni akan buat keputusan yang menyebahi mereka. Nabi panggil, mana dia Sa'ad? Sa'ad ni kamu hormatkan, ketua kamu dahulu kan, baik, Sa'ad buat keputusan terhadap golongan yang telah melanggar perjanjian ini. Sa'ad buat isyarat, lakinya dipotong kepala. Terkejut mereka mendengar. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW punya psikologi dakwah yang sangat tinggi, sangat hebat. Ya, inilah pendekatan dakwah yang kita kena kaji baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi dalam pendekatan di sini, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu mencampur adukkan kebenaran dan kebatilan, jangan kamu menutup kebenaran itu dalam keadaan kamu tahu. Ini teguran kepada ahli kitab, pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang ada di Madinah, dan juga ayat ini turun juga kepada umat Islam yang datang kemudian. Ya, para pemimpinnya, para ustaznya. Sepatutnya para ustaz pun melihat ayat ini tujukan kepada mereka. Kita selalu digemparkan dengan idea ustaz ni bawa pemecahan, ustaz ni bawa perselisihan, ustaz ni menyebabkan orang bergaduh dan sebagainya. Kadang-kadang ada benda yang kita tidak boleh bawa kepada awam, kerana kita bawa kepada awam jadi kelang kabut perkara itu. Ya, seperti contohnya ada isu-isu besar. Isu-isu, kalau kamu nak tahu, kamu seorang jumpa saya, tak perlu saya cerita pada ramai orang, kerana bawa pada ramai orang ni bukan mempunyai persediaan minda yang baik. Ada diskusi yang hanya difahami oleh mereka yang bergelar sarjana sahaja. Kadang-kadang ada setengah orang dia sebut perkataan pun salah, dia merujuk pada satu isu, tapi perkataan tu salah. Istihala contohnya. Istihala adalah proses penukaran satu jenis kepada yang lain, bukan istihlal. Istihlal itu adalah menghalalkan perkara yang haram. Dua benda yang berbeza. Istihala adalah transformasi. Sebut pun salah, macam mana nak bawa satu isu? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kadang-kadang kita tak boleh bawa kepada orang awam. Ini juga termasuk dalam satu agenda yang akan menyebabkan orang jadi pening, orang tidak faham. Ya, kalau kamu nak faham, kamu jumpa dengan saya, kita bincang bab ni. Tak payah dibawa dalam suasana umum yang mana orang tidak bersedia untuk mendengarnya. Kerana tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, ayat ini mengajar kita, mendidik kita untuk kita memahami. Jangan bersikap macam orang Yahudi ini. Baik tuan-tuan rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kemudian datang ayat berikutnya, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan tunaikanlah salat dan keluarkan zakat dan rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Perkataan yang digunakan oleh Allah, wa aqimus salah. Aqimu maknanya dirikan salat. Maknanya kat situ ada kualiti yang tersendiri, khusyuknya, dia jaga waktunya. Ya, ini maksud iqamatus salah.
maknanya mendirikan, bukan setakat salat. Allah tak sebut sallu, salatlah kamu, tak. Allah sebut wa aqimus salah, tunaikan salat. Maknanya tunaikan salat ini adalah merujuk kepada kualiti yang tertentu, standard yang tertentu, cara yang tertentu, adab yang tertentu yang patut kita ikuti. Kemudian wa'atuz zakah, dan tunaikan zakat. Kenapa ada dua perkara ni tuan-tuan? Salat dengan zakat, kata mereka para ulama tafsir, contohnya dalam Ibn Juzai, dalam tafsir Mahasinut Ta'wil, dalam kitab tafsir Fakhr Razi, mereka mengatakan bahawa waqimus salah, dirikan salat itu hubungan anda dengan Allah SWT. Wa'atuz zakah, tunaikan zakat, hubungan anda dengan orang lain, dengan manusia. Mana hubungan ini merujuk kepada Allah SWT dan kepada manusia. Kedua-duanya berlaku serentak. Kalaulah orang ini hanya memahami Islam pada hubungannya dengan Allah SWT sahaja, apa-apa melibatkan umat dia tidak mahu terlibat, maka kita bimbang orang ni tak sempurna imannya, tuan-tuan. Walaupun teguran ditujukan kepada ahli kitab, tetapi kaedah yang diterima pakai dalam tafsir Quran yang kita telah sebutkan, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususi sabab. Pengajarannya bukan ditujukan kepada zaman penurunannya semata-mata, tapi dia dipakai sampai bila-bila. Kalau tidak, kita akan lihat Quran ini isolated daripada kita. Wa aqimus salah wa atuz zakah, tunaikan salat dan kerjakan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah anda bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ada berbagai tafsiran para ulama berkenaan dengan rukuk di sini. Pertamanya mereka mengatakan bahawa di sini Allah SWT mengkehendaki golongan Yahudi yang mendakwa mereka salat supaya betulkan salat mereka balik semula, kerana masih lagi dalam kelompok yang menceritakan order ini, instruction ini, perintah ini kepada Bani Israel Yahudi yang terdapat di Madinah. Jadi betulkan salat kamu balik, tak guna salat kamu, Allah tak terima salat kamu, maka masuk Islam. Kerana orang Islam sahaja yang punya salat mempunyai rukuk. Yahudi mereka salat terus sujud, tak ada rukuk. Jadi Allah SWT secara tidak langsung mengkehendaki Yahudi masuk Islam. Dan seperti yang telah kita bincangkan, Yahudi ini punya kekuatan membaca yang luar biasa. Mereka baca Quran, mereka kaji Quran daripada zaman penurunannya. Jadi mesej ini ditujukan kepada mereka juga, kerana mereka juga berada pada waktu diturunkan Quran itu. Ataupun yang kedua, kerana maklumlah duduk bersama dengan orang Islam, saya tak langsung tahulah apa yang ada pada orang Islam. Jadi ikut orang Islam, itu yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga, sebenarnya di sebalik ini tuan-tuan, kata Imam Al-Baghawi, begitu juga Imam Ibn Juzai Kalbi, bahawa dalam tafsir mereka masing-masing mengatakan ini adalah secara tidak langsung Allah mengkehendaki kita mengerjakan salat secara berjemaah. Tunaikanlah kamu salat, bayarlah zakat, rukuklah bersama orang rukuk. Kalau kita sembahyang kat rumah, kita rukuk seorang diri. Tapi kalau kita datang ke surau, ke masjid, kita rukuk bersama orang-orang Islam yang lain. Warka'u ma'ar raki'in, maka hendaklah kamu rukuk bersama dengan mereka yang rukuk. Ya, jadi tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian, ayat ini juga ditujukan kepada golongan Yahudi, ahli kitab khususnya, yang selama ini memendamkan apa yang terdapat dalam kitab Taurat itu kerana matlamat duniawi mereka. Mereka nak kekal sebagai pemimpin, nak kekal sebagai memiliki pengaruh, supaya terus dianggap sebagai ketua. Kerana datangnya Nabi nanti, automatically Nabi akan duduk di atas. Pemimpin-pemimpin semua jatuh statusnya. Itu tanggapan zahir mereka yang disebabkan kepentingan keduniaan. Maka Allah SWT menegur apa yang berlaku itu. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.